Nafas bunyi. Power mic. Nafas bunyi. Jauh sikit. Corong lain macam ni. Modify lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita jumpa sekali lagi di surau kita ini untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada beberapa bulan yang lalu lah. Bulan lepas saya tak dapat hadirkan diri, saya balik kampung, saya cuti sekolah. Bulan sebelum tu saya tak tahu pasal apa, saya balik kampung kot, sebab berenam saya ingat saya balik tu. Tapi dah 2 bulan lah saya tak ada, jadi saya ingat last hari tu bulan 10 kot ya. Jadi hari tu, last hari tu kita dah masuk tentang amalan muslim di luar rumah, dan saya ada sentuh tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak silap saya lah ya, aku tak tengok video saya yang last. Betul lah? Ustaz tak ingat ya, tuan-tuan lagi tak ingat. Di mana bila kita berada di luar rumah ya, antara perkara yang paling ditekankan oleh agama kita ialah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana cabaran dan dugaan sebenarnya berada di luar rumah. Itu kita belajar di rumah kita, bangun tidur, masuk tandas, wudu. Kemudian kita belajar tentang pergi ke masjid, adab-adabnya, betul sembahyang berjemaah ya. Jadi kita hari itu sekitar rumah dan masjid. Kira-kira tempat yang paling selamat lah untuk kita ya. Rumah of course lah selamat, pasal yang ada hanya kita dan keluarga kita. Betul tak? Tempat yang paling selamat sekali ialah di rumah kita. Kemudian di masjid lagilah selamat. Sebab tu bila sesuatu tempat ditimpa bencana, tempat hak depa pergi hak nombor 1, masjid lah, pakat lagi pergi masjid lah kau. Tapi kadang masjid pun tenggelam juga, panjat atas bumbung masjid. Ya. Tapi 2 tempat ni antara yang selamat lah ya. Satu tempat lagi, sekolah. Anak-anak kita kalau dia di rumah dia selamat. Okey lah ya, kalau duduk di sekolah pun dia selamat. Mana tempat-tempat ini kuranglah perkara yang tidak baik berbanding bila kita berada di luar ya. Sebab itu si pengarang amat menekankan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah perkara yang paling asas yang perlu kita ada bila kita berada di luar, katanya. Selain daripada rumah kita, selain daripada masjid, kerana kita ada bincang itu, kita keluar nak mencari pekerjaan ataupun kita nak bekerja kan, kita keluar lah, dah habis semua ibadah apa semua pagi itu, baru kita bincang itu daripada awal pagi, dan kita dah start keluar dah, kita dah bincang tentang doa atau zikir yang perlu kita baca bila kita keluar rumah ya. Kita juga ada sentuh tentang doa dan zikir naik kenderaan, itu semualah konteks yang sama ya. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kerana tidak ada perkara yang boleh menjaga kita daripada kejahatan di luar sana melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, especially kejahatan kita sendiri ya. Kita sering takutlah kepada kejahatan-kejahatan yang lain, kejahatan orang lain, kejahatan manusia lain, kejahatan macam-macam kan.
Tapi sebenarnya antara perkara yang perlu kita berlindung juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah berlindung daripada kejahatan diri kita sendiri. Nu'man bin Bashir dalam Musnad Ahmad, dia masuk Islam lebih dulu daripada bapaknya. Kemudian bila bapak dia dibawa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi offer kepada dia satu doa. Nabi kata, nak tak aku ajar kepada kamu satu doa, kalau kamu masuk Islam aku ajar doa itu. Nabi kata, doa ini amat baik untuk kebaikan dunia dan akhiratmu. Dia pun kata nak lah. Dan bila dia masuk Islam, Nabi mengajarkan doa itu kepadanya. Apa doa itu? Allahumma alhimni rushdi wa a'ifni min syarri nafsi. Wahai Tuhan, berilah kepadaku kewarasanku. Allahumma alhimni rushdi. Minta dengan Allah nombor satu, rushd. Rushd ni ialah akal yang bagus, akal yang sempurna, akal yang bijak. Itulah makna rushd. Daripada perkataan rushd datang Rashid. Rashid ni makna orang yang bijak, orang yang waras, orang yang bagus akal fikirannya, makna Rashid. Sebab kita dalam hukum hakam Islam, dia ada dua, satu berakal, satu Rashid. Rashid ni dia lebih tinggi sikit daripada berakal. Kalau berakal, semua orang berakal, tapi tak semua orang Rashid. Sebab tu dalam setengah-setengah perkara yang bersabit dengan muamalah, dia bukan sekadar berakal, tapi dia kena Rashid. Kalau tak ada Rashid, tak boleh. Kan? Nak jadi pemimpin umpamanya, sekadar berakal, tak boleh. Kena lebih lagi Rashid. Allah Ta'ala ajar anak-anak yang kecil, anak yatim seumpamanya, maka tak boleh memiliki harta ataupun nak pegang harta. Tak boleh anak yatim ni, mesti ada orang yang jaga. Bila kita boleh serahkan balik harta kepada mereka, Allah Ta'ala suruh cek dulu sama ada mereka Rashid ataupun tidak. Itu kita belajar dalam fiqhul muamalah dalam bab Al-Hajar, sekatan ke atas orang-orang yang tidak boleh memegang harta, anak-anak kecil, anak-anak yatim. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihi amwalahum. Itu asasnya dalam surah An-Nisa ayat yang kelima. Bila kita ajar fiqhul muamalah, saya ajar fiqh muamalah di beberapa tempat, hatta di universiti pun, Allah Ta'ala kata anak yatim dia tak boleh pegang harta, dan at one point kamu kena serahkan kepada mereka. Bila nak serah tu, Allah Ta'ala kata uji dulu akan kewarasan mereka. Fa in anastum minhum rushda, kalau mereka Rashid, mana dia bukan sekadar berakal. Budak-budak berakal, tapi dia tak ada Rashid, dia tak ada rushd, kewarasan itu, kebijaksanaan itu, kebolehan mengurus, dia tak ada. Itu mana Rashid. Dan itu diajar oleh Rasulullah SAW kepada bapa Nu'man bin Bashir. Jadi Allah Ta'ala kata kalau mereka dah Rashid, dah ada rushd, serahkanlah harta itu kepada mereka. Jadi sama Nabi ajar kepada bapa Nu'man bin Bashir, Allahumma alhimni rushdi, wahai Allah berilah rushd kepadaku, kebijaksanaan. Maksudnya kata wisdom. Betul tak? Wisdom ke freedom? Wisdom ni susah nak cakap. Melayu cakap apa? Waras saja, waras. Tapi kalau orang Jawa, waras tu sehat. Assalamualaikum, salam. Waras. Waras tu sehat je kalau Jawa ya. Bukan cerdik. Jadi itu makna rushd. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah berilah aku rushd, kebijaksanaan dalam berfikir, kematangan akal. Memang kita kena minta hal seumpama itu. Berfikir pun nak kena matang juga. Kan? Semua banyak orang berakal tapi tak matang bila berfikir. Nak semua kematangan akal kita nak. Itu maksud rushd. Wa a'izni min syarri nafsi. Itu poin saya.
Nabi ajar kepada dia, Allahumma alhimni rusydi, minta kematangan akal, kebijaksanaan berfikir, dan minta juga Allah Ta'ala lindungi kita daripada kejahatan diri sendiri. Wa a'idhni min syarri nafsi, ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan diriku. Ya? Ini yang kadang-kadang kita banyak miss. Kita minta berlindung daripada kejahatan yang lain, padahal kejahatan diri sendiri kita tak tahu. Oh, macam tu Ustaz, hari ni baru saya tahu. Saya dalam sembahyang tuan-tuan, most of the time, especially sebelum salam, saya sering baca doa ini. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, bila aku kematangan akal, kebijaksanaan dalam berfikir, dan lindungilah aku daripada kejahatan diriku sendiri. Dan saya lebih takut kejahatan diri saya berbanding kejahatan orang lain. Jangan takutkan orang, tuan. Jangan takutkan hantu. Kan? Tapi takutlah diri kita kepada diri kita sendiri, ya. Dalam Sunan Abi Dawud, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepadanya satu doa yang dia boleh baca siang dan malam. Ya Rasulullah, alimni qawlan ad'u bihi idza usbihu wa idza umsi. Abu Bakar As-Siddiq kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajarlah kepada aku satu kata-kata ataupun doa yang boleh aku baca setiap pagi dan petang. Nabi pun ajarlah kepada dia. Qul, kata Nabi, katakanlah, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa minasyaitani wa syirkih. Ya. Sebab itu doa ni dia termasuk dalam set wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dan petang. Kan? Kita ada zikir pagi dan petang kan? Banyak buku-buku yang dijual zikir pagi dan petang. Normally buku kecil je, zikir pagi dan petang. Mana ada buku tebal sampai 500 muka surat. It is a small book. Saya ada 3 buku zikir pagi dan petang. Satu yang dikarang oleh Dr. Abdullah Basit, Abu Anas Madani, ulama Kelantan, pengurusi atau pemuda Pondok Haji Durian. Pondok Haji Durian pula dah, Pondok Sungai Durian. Dan dia salah seorang ilmuwan besar lah hari ni, tuan-tuan. Agak-agak esok bila tak tahulah ya. Kokot esok-esok boleh jadi mufti Kelantan ke, insya-Allah lah ya. Orang hadiahkan pada saya. Saya tak pernah beli, orang hadiah. Satu lagi buku zikir yang dikarang oleh Syekh Abdullah Yasin, juga zikir siang dan malam. Waktu buku colour pink, ni colour hijau. Sama juga, orang bagi juga. Ada satu lagi, saya tak ingat nama dia, anak murid saya bagi, zikir siang dan malam. Kecil-kecil ya bukunya. Tuan-tuan boleh belilah baca ya. Kalau kita tak boleh baca semua pun, kita baca sebahagian daripada ni. Amat mudah untuk diamalkan ya. Mudah sekali. Wirid Rasulullah ni senang saja. Tahu, amal. Tahu, amal. Tahu ni boleh jadi ustaz mengajar, saya sampaikan di sini ya. Boleh tuan-tuan dengar kat YouTube mana ustaz menyampaikan, mengajar, atau boleh tuan-tuan jadi tuan-tuan baca, nak masuk satu kedai dan tulis doa masuk kedai contohnya. Oh, kita pun baca hafal, amal terus, very easy. Tahu, amal. Tahu, amal. Tak ada ijazah-ijazah apa semua. Saya ijazah kaya doa ni ya. Saya pun terimalah ijazah ini. Nak ijazah pergi universiti ya, tak perlu ijazah-ijazah apa. Tahu, amal. Itu prinsip dalam syarah. Tahu, amal. Tapi make sure apa yang kita tahu itu betul lah. Itu saja. As simple as that. Nak cerita, Nabi pun ajar pada Abu Bakar As-Siddiq. Doa tu panjang kan? Panjang sikit lah. La ilaha Allahumma fatiras samawati wal ard, wahai Tuhan, engkau lah yang menjadikan langit dan bumi,
Alimal ghaibi wasyahadah, engkau lah yang maha mengetahui yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang ghaib. Rabb kulli syai'in wa malika, engkau lah yang menguasai segala-galanya, yang maha berkuasa. Asyhadu an la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Itu poin saya. Wahai Allah, aku minta berlindung daripada kejahatan diriku. Lesen doa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bapa Nu'man bin Bashir. Dan mungkin ada lagi doa-doa yang lain yang mempunyai makna yang sama. Minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Dan Allah Ta'ala lindungi orang lain juga daripada kejahatan diri kita sendiri. Lepas tu baru Nabi kata, wa'udzubika minasyaitani wasyirki, dan aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya. Nabi ajak Abu Bakar As-Siddiq supaya berlindung daripada kejahatan dirinya sendiri dahulu sebelum minta berlindung daripada kejahatan syaitan, laknatullahi alaih. Sebab itu setengah-setengah orang yang takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih takut akan kejahatan dirinya berbanding kejahatan-kejahatan orang lain, termasuk kejahatan syaitan bahkan. Sebab tu syaitan boleh kawal, boleh kontrol, boleh was-waskan dia, sebab dia pun macam syaitan juga. Cuba kalau dia orang yang bagus, orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu syaitan kata, fa warabbika la'aghwiyannahum fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa jangan ayat tu illa syaitan bersumpah, wahai Tuhan, aku akan sesatkan semua manusia melainkan hamba-hamba kau yang ikhlas, yang kau pelihara. Jadi nak minta berlindung daripada syaitan, minta berlindung dulu daripada kejahatan diri kita sendiri, ya. Itu salah satu bentuk takwa yang disarankan dalam syarak supaya kita bersifat dengannya. Maka di luar amat penting sekali untuk kita bertakwa. Kat luar ni macam-macam tuan-tuan, ya, boleh berlaku macam-macam kejahatan, ya. Kejahatan yang bersifat kerohanian di kita sendiri, yang bersifat kemasyarakatan, yang bersifat kewangan, ya. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi asas kepada kita bila berada di luar, takwa, ya, takwa. Dan doa minta takwa ni senang. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya. Takwa ni senang sajalah, ya. Takwa ni ialah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan apa disuruhnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. That's it. Itulah makna takwa, ya. Baik, malam ni kita nak masuk bab yang lain. Bila kita berada di luar, artinya kita berhubungan dengan orang lain, ya? Itulah maksudnya. Sebelum ni kita belajar tentang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, al-ubudiyah. Kita belajar wudu, kita belajar adab-adab qada hajat dan seumpamanya, kita belajar semayang, berada di masjid. Kita belajar sebelum ni sebahagian besar adalah berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai kerohanian, dan dia hanya melibatkan individu diri kita sendiri. Tapi bila kita berada di luar, dia dah masuk bab kita bersama dengan orang lain. Hak tadi kita sebut sebagai ibadah, al-ubudiyah. Hak ni kita dengan orang lain. Dalam istilah English dia panggil human dealing, ataupun dalam istilah syarak kita panggil muamalah, al-muamalah. Kita dengan orang lain, ya. Sebab kita berada di luar. Bila kita keluar saja daripada rumah kita, kita naik kereta, kita dah ada dah interaksi dengan orang lain. Kan? Bila di tengah jalan kita berhenti nak isi minyak, kita jumpa orang. Ataupun kita berhenti nak beli nasi pagi sarapan, kita jumpa orang. Itu kita dah mula start berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Maka Islam mengajar kepada kita hal-hal seumpama ini, sebab kita nak bercampur dengan orang ni. Dan memang Islam satu agama sosial, agama yang mengajar kepada kita supaya bercampur antara satu dengan yang lain.
Islam bukan macam agama Yahudi dan Kristian yang terdahulu. Ada konsep-konsep kependitaan, duduk seorang-seorang, jangan campur orang. Dulu memang yes, syariat agama yang dulu-dulu. Tapi Islam telah tiada lagi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia menjadi nabi, walaupun 13 tahun di Mekah, of course lah setelah dia pergi ke Madinah menjadi seorang pemerintah yang agung, baginda tidak kembali lagi ke Gua Hira untuk mengasingkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak? Tuan-tuan pernah dengar sejarah? Lepas Nabi jadi Nabi, 13 tahun dia berada di Mekah, adalah sekali dua dia pergi ke Hira, ke Gua Hira untuk mengasingkan diri beribadah kepada Allah. Seumpama yang baginda lakukannya sebelum baginda menjadi Nabi. Ada tak dalam sejarah? Ada? Kalau ada, makna bukan buku sejarah Islam lah tu. Mungkin sejarah lain. Tidak ada sama sekali. Mak saya kata none. Tak ada. Ya. Of course lah setelah baginda pergi ke Madinah. Madinah tu punya banyak bukit bukau, batu batang, gua-gua berselerak. Kita ada gua Madinah. Tapi baginda tak pernah lagi mengasingkan diri. Pasal apa? Pasal this is Islam. Al-Islamu muamalah, kata para ulama. Ya, maka ada ulama yang karang buku Al-Islamu muamalah. Islam is a human dealing. Islam adalah agama sosial, berinteraksi dengan orang lain. Ha? Sebab itu dalam hukum akad Islam, banyak perkara yang bersabit dengan interaksi kita sesama manusia. Paling senang kita tengok dalam fiqh lah tuan-tuan. Dalam fiqh ada 5 bidang yang besar. Kalau ulama karang 5 jilid kitab, 1 jilid je ibadah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. 4 jilid lagi muamalah. 1 jilid muamalah keluarga, menakahat. 1 jilid muamalah masyarakat, jenayah. 1 jilid muamalah kehakiman. 1 jilid lagi muamalah harta. Jadi interaksi kita dengan dunia merangkumi 4 bidang yang besar. 4 jilid. Kalau 5 jilid kitab lah, ibadah hanya 1 jilid. Kerana this is Islam, inilah Islam, dan ini juga adalah kemanusiaan. Manusia memang tak boleh hidup bersendirian. Ya. Habis tu dulu-dulu Nabi pergi Gua Hira tu. Dulu Nabi pergi kerana Nabi nak mengasingkan diri daripada kejahatan orang-orang Quraisy. Memanglah tuan-tuan, in some circumstances, dalam setengah-setengah keadaan, we have to isolate ourselves. Kita kena juga mengasingkan diri. Kan? Tak campur. Kita duduk di tempat kerja kita seumpama. Jahat berlaku buat-buat tu. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak campur juga, takut terpengaruh. Adalah keadaan-keadaannya itu. Tapi most of the time, kita disuruh supaya bermasyarakat. Ya? Nabi pun sama lah. Pasal apa Nabi mengasingkan diri, especially pada bulan Ramadan, untuk beribadah kepada Allah secara sendirian. Tinggalkan isteri Khadijah. Ya? Kerana orang Arab pada masa itu, siang dia sembah berhala, malam dia bersukaria. Dan Nabi tak suka melihat hal keadaan seumpama itu. Jadi baginda mengasingkan diri. Sementara baginda bersendirian, tak ada kawan. Kan? Tapi bila baginda dah jadi Nabi, ramai. Seorang masuk Islam, dia dah ada tim. Jadi buat apa lagi nak pergi ke Hira bersendirian? Ya? Dan of course lah ketika Nabi berada di Madinah, ada seorang sahabat yang bernama Abi Imamah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam bukunya Talbis Iblis. Dia balik daripada satu peperangan, dia nampak sebuah gua. Dia pun berkata kepada dirinya, dia cakap dengan diri dia sendiri, cantik gua ni. Alangkah baiknya kalau aku dapat bersendirian di sini. Okay, macam dia nak suluk lah tu. Kan? Beribadah kepada Allah, mengasihkan diri, bersendirian. Dia mari rasa nak macam tu. Dia pun balik berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau cakap dekat Nabi, wahai Rasulullah, aku balik tadi saya ringkas sekali ya, dia ada matan dia. Ada teks Arab dia. Aku jumpa satu gua. Aku ingat nak pergi situ lah, beribadah apa semua. Nabi kata, "La, tak boleh." Ya.
Innallaha abdala rahbaniyah bil hanifiyati samha. Dan dalam setengah riwayat yang lain, Nabi berkata, la rahbaniyata fil Islam, rahbaniyatu hazihil ummah al jihadu fi sabilillah. Nabi kata Allah Ta'ala sudah memasukkan rahbaniyah, kependitaan. Zaman dulu ada konsep pendeta. Dia duduk dalam gereja kau, duduk di bukit bukau mana-mana, ibadah seorang dia tak campur orang. Selagi dia memenditakan diri dia, selagi bagus, yes, itu dalam syariat agama terdahulu. Tapi Islam tidak lagi. Nabi kata tidak ada kependitaan dalam Islam. Allah Ta'ala dah gantikan kependitaan ini dengan agama yang lurus, lagi toleran. Dan Nabi kata sebenar-benar pendeta dalam agama ini ialah berjihad pada jalan Allah, membangunkan manusia, membina ummah, dan memajukan masyarakat manusia itu sendiri. Itulah Nabi kata kependetaan yang sebenar yang dibawa oleh Islam pada waktu ini. Jadi dia satu konsep yang berbeza. Sebab itu kita tak nafi, tuan-tuan, ajaran rahbaniyah yang berasaskan daripada agama terdahulu, Yahudi, Nasrani, hari ini kadang-kadang cuba nak dihidupkan kembali. Walaupun tidak exactly sifat sedemikian, tapi hampir-hampir sama lah kan? Pergi ke tempat tersembunyi, pergi ke bukit bukau, pergi ke mana-mana tempat tak apa-apa, duk berzikir di situ dah seumpamanya mengasihkan diri. Jadi, tidak ada sama sekali ya. Dan sahabat Nabi SAW yang diajak oleh Rasulullah SAW, kalau ada sekalipun kependetaan, ialah dia menyendiri di dalam rumahnya pada malam hari bermunajat kepada Allah qiyamul lail. Itu yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khairu suma'atir rajuli baituhu fil laili. Sebaik-baik tempat kita mengasingkan diri untuk bermunajat kepada Allah ialah sembahyang pada malam hari. Kalau kata kependetaan macam tu, yes. Tapi kalau nak mengasingkan diri, tidak ada. Sebab itu buku ini sebahagian besar daripadanya, hampir separuh, interaksi-interaksi sesama manusia, kerana ia disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran, most of ayat ialah ayatul muamalah, ayat-ayat interaksi kita sesama manusia. Dan itu juga adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk juga dalam buku ini. Baik, antara salah satu interaksi kita sesama manusia ialah kita menyebarkan salam dan mendoakan sesama kita. Tengok betapa cantiknya ajaran yang kita anuti ini. Ini mula-mula sekali. Bila kita keluar daripada rumah kita, nak pergi ke tempat kerja atau nak pergi ke mana-mana tempat, tak? Pasti kita akan jumpa orang lain. Dia tak bincang lagi kerja-kerja apa gitu gini, berat-berat tu. Mula-mula dulu, apa yang perlu kita buat? Beri salam. Ya. Bahkan dalam buku-buku syarak memang ada kitabus salam, the chapter of salam, greeting. Ya. Baik, saya baca dulu teks pengarah, lepas tu saya urai. Menyebarkan salam dan mendoakan orang lain. Sebagai contoh ketika bersin. Ini salah satu contoh lah ya. Termasuk antara perkara yang baik untuk kita lakukan sesama Muslim. Ya. Sebenarnya greeting bukan hanya sesama Muslim, tapi juga kepada orang lain, non-Muslim. Tapi bezalah ya. Dengan sesama Islam kita bagi salam, dia pun mungkin good morning atau seumpamanya ya. Ia dapat memperkuatkan tali persaudaraan dan kasih sayang sesama orang Islam. Itu salah satu tujuan dan kemaslahatannya, di samping tujuan dan kemaslahatan yang lain. Silaturahimlah antara yang terutama. Tapi ada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Hatta Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, dalam banyak-banyak kitab yang dia karang, dalam buku itu ada satu kitabus salam, the book of greeting. Dan dia masukkan satu bab, itulah bab Fathulus Salam, bab kelebihan memberi salam. Memang ada kelebihannya. Ya.
Dan antara kelebihannya ialah masuk syurga. Banyaklah kelebihan tu, tapi di ultimate kelebihan, bila kita memberi salam sesama kita, boleh masuk syurga tu. Boleh bawa kepada masuk syurga lah. Dan dalam banyak-banyak fadilat ni, kalau kata masuk syurga, kalau tak sebut fadilat lain pun tak apa dah. Banyak fadilat kan, dapat pahala itu, dapat pahala ini, dapat rahmat Allah, dapat itu, dapat ini. Salah satu juga dapat syurga. Tapi kalau cakap dapat syurga, dah memadai. Kerana fadilat-fadilat yang lain semua pergi ke syurga. Kau pergi ke mana? Sebab itu kelebihan-kelebihan dalam syarak lah, especially dalam amalan-amalan, sama ada amalan individu, amalan bermasyarakat. Bila fadilat dia dapat syurga, kita tak perlu question lagi, cukup, enough. Salah satu beri salam. Nabi sebutlah hadis Muslim, Nabi kata lan tadkhulul jannah hatta tahabbu. Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Afala adullu alaikum syai'an idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Qalu na'am. Qala an-nabi afshu salam bainakum. Nabi SAW kata tidak masuk syurga. Hadis yang sahih Bukhari ataupun Muslim, a very authentic hadis, hadis yang paling sahih. Fadilat-fadilat ni nak kena jaga juga. Kadang-kadang daripada hadis yang tidak sahih, tak apa lagi lah, okey lah, dengan syarat-syarat tertentu. Kadang-kadang fadilat palsu kan. Alah, small matter je palsu. Kalau baju palsu tak apa, kalau kasut palsu tak apa, paling-paling pun kena tangkap lah, custom atau seumpamanya. Tapi kalau benda palsu yang disandarkan kepada agama, berdosa besar. Dan dalam setengah-setengah keadaan boleh membawa kepada kekufuran, main-main. Pasal merosakkan agama. Benda dunia rosak tak apa, agama tak boleh. Dan kadang-kadang tidak ada asal sama sekali, tak tahu mari daripada mana. Buat amalan sekian dapat sekian, buat amalan sekian dapat sekian. Dalam syarak tak ada pun. Tu bukan kata palsu, memang tak ada kan, direka-reka. Punyalah banyak fadilat-fadilat dalam syarak yang macam tu juga yang dijadikan sebaran. Nabi kata kamu tidak masuk syurga melainkan kamu beriman. Memanglah ya, orang tidak beriman tidak masuk syurga. Syarat kepada dukhulul jannah, to enter the paradise, ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau jahat macam mana pun. Tak kisah, bukan tak kisah, maksudnya dia layak masuk syurga tu. Dia beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkannya, walaupun dia bila dia pahala amalan tak banyak, dosa dia banyak, tapi dia berhak ataupun ada chances untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, Nabi kata tidak masuk syurga kamu melainkan setelah kamu beriman. Dan kamu tidak dikira beriman melainkan setelah kamu berkasih sayang. Nampak tak? Nabi relate daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Nabi kata tak masuk syurga melainkan orang itu dia mesti beriman, dan tidak beriman melainkan orang itu dia mesti berkasih sayang. Makna dia kena baik dengan orang lain. Tak boleh jenis cari kaki gaduh. Tak boleh jenis orang kaki cari gaduh. Saya nak bergaduh saja. Asal nampak muka dia je nak bergaduh. Asal nampak muka dia nak bergaduh. Asal nak bergaduh je nampak muka dia. Orang nak panggil jawas, otul. Ini jenis bengis sebenarnya orang. Kita alhamdulillah lah ya, tak ada sifat-sifat seumpama itu. Kemudian Nabi berkata, nak tak aku ajar kepada kamu suatu benda, kalau kamu buat, kamu akan berkasih sayang. Of course lah, bila kamu berkasih sayang, kamu dianggap sebagai orang beriman. Kamu jadi orang beriman, dan bila kamu beriman, layaklah untuk kamu masuk syurga. Bukan kata bagi salam tu masuk syurga, tidak. Tapi rentetan daripada salam kepada persaudaraan yang baik,
kepada keimanan yang utuh, at the end kita masuk syurga. Dia punya rentetan tu. Tapi punca dia hak ni. Apa dia? Nabi kata afshus salam bainakum. Berilah salam sesama kamu. Ya. Itu satu fadilah yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dengan sanad yang sahih, dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya yang paling bagus itu, itulah Riyadhus Salihin. Ada Kitabus Salam, the chapter of greeting, ada 9 bab di bawahnya. Mana satu bab yang besar tuan-tuan, bagi salam ni, alah bagi salam je pun, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi dia satu bab yang besar, ada 9 bab di bawahnya. Kerana ada banyak riwayat daripada Rasulullah SAW di mana baginda dan para sahabat sentiasa berinteraksi sama mereka dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, termasuk ataupun seperti ucapan memberi salam. Banyak riwayat, banyak hadis Nabi menunjukkan bahawa itu adalah amalan Rasulullah SAW. Pasal Nabi nak ajar masyarakat jadi masyarakat yang baik. Kan? Saya dah sebut tadi, Islam adalah agama muamalah, agama sosial. Ya? Sebab itu dia bukan hanya mengajar kita memperbaiki diri kita, our spirituality, tapi dia juga ajar kita bagaimana nak membina keluarga. Saya mengajar sekolah rendah, tuan. Banyak murid-murid yang bermasalah ialah daripada ibu bapa yang bermasalah, cerai, menggaduh. Ada juga hak tak ada, hak parent tak cerai, tak bagus, tapi banyak kes macam ni. Bina keluarga, bina komuniti surau, komuniti masjid, bina masyarakat daripada satu tahap pada satu tahap yang lain. Islam memang macam tu, ya. Dia nak ajar kita, dan dia saling kait mengaitkan satu dengan yang lain, kan? Tapi kena start dengan diri sendiri dululah, ya. Perbaiki diri, kemudian semakin membesar macam tu, ya. Baik. Jadi saya kata Imam Nawawi ada 9 bab, tuan-tuan. Ada bab kelebihan salam, Fathulus Salam, the privilege of greeting, kelebihan salam. Ada bab al-amru bi ifsya'is salam, perintah daripada Allah Ta'ala supaya kita memberi salam. Salam ni bukan hanyalah hadis Nabi, adalah ayat Quran. Ada banyak ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut supaya kita sentiasa mengucapkan ucapan yang baik, especially memberi salam, ya. Allah Ta'ala kata, macam ayat tu tak ingat. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Salah satu ayat tu. Allah Taala ajar kita, bila kamu diberi sesuatu ucapan, maka balaslah ucapan yang lebih baik ataupun sekurang-kurangnya ucapan yang sama. Ya. Surah An-Nisa ayat 86. Bismillah. Maknanya bukan Allah Ta'ala kata suruh kita bagi salam, tak. Allah Ta'ala kata kalau orang bagi salam, kau jawab dengan cara yang lebih baik. Wa idza dakhaltum buyutan ghaira buyuti, macam mana? Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Itu dalam surah An-Nur. Ayat berapa, ya? Ayat 61 tak silap saya. Allah Ta'ala kata bila kamu masuk ke dalam rumahmu, tadi umum, di luar. Hak ni rumah pula Allah Ta'ala ajar. Sampai macam tu, very specific place. Bila kamu masuk ke dalam rumahmu, Allah Ta'ala kata berilah salam. Ia adalah ucapan daripada Allah Subhanahu, ia adalah tahiyah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia adalah berkat lagi baik. Kita masuk rumah atau premis atau satu tempat yang ada orang, kita beri salam, Allah Ta'ala kata ia membawa kepada kebaikan dan keberkatan, mubarakatan tayyibah, dapat keberkatan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Hari ni orang macam-macam nak cari berkat, je tak? Ambil berkat sana, ambil berkat sini, ambil berkat sana, ambil berkat sini. This is the real berkat yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beri salam all the time. Sebab itu Nabi SAW, yang kita boleh relate dengan ayat ini, masuk rumah bagi salam. Nabi ajar pada Anas bin Malik. Diriwayatkan dalam sunan dalam sunan At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Walaupun ada yang kata dhaif juga. Tapi saya ingat sebahagian kata hasan. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar dia masuk bab salam ni, salam ketika masuk ke dalam rumah. Nabi ajak Anas bin Malik. Nabi kata, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim fa innahu yakun barakatan alayka wa ala ahlika. Ya. Bila kamu masuk ke dalam rumahmu, bukan rumah kita saja, masuk rumah orang atau mana-mana premis, bagi salam. Nabi kata ia akan memberi keberkatan kepada kamu dan ahli keluarga kamu pada waktu itu. Sebab itu salah satu cara kita bawa masuk berkat ke dalam rumah kita. Rumah kita, tuan-tuan, kena dipenuhi dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara diajak oleh Rasulullah SAW ialah bila masuk beri salam, that's it. Tak perlu baca Al-Fatihah, tak perlu baca macam-macam surah, tak payah baca Al-Baqarah pun. Naiknya kalau masuk rumah nak baca Al-Baqarah. Nabi kata, masuklah ke dalam rumahmu, bacalah Al-Baqarah, kamu akan dapat berkat. Naiknya kita. Tak, bagi salam je. Ya. Ada amalan masuk rumah baca 3 kul. Betul tak? Itu tidak sahih, malah palsu. Nak baca Quran tak salah, tapi number one ialah memberi salam. Nabi kata akan diberi keberkatan kepadamu dan kepada ahli keluargamu. Dan begitu juga di tempat-tempat yang lain. Kita masuk kedai, kita masuk premis, kita pergi ke suatu kawasan, kita jumpa kawan kita duduk kedai, bagi salam, bagi salam, bagi salam, bagi salam, bagi salam. Berkat, 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 berkat. Dan keberkatan ada nilai amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut hidup keduniaan, dia amat bernilai sekali. Memang kita nak berkat, tuan-tuan, memang kita nak berkat. Baik. Dan banyak lagi bab-bab yang lain. Dia buat bab memberi salam kepada kanak-kanak, memberi salam kepada wanita, memberi salam kepada isteri. Ada 9 bab, tuan. Menunjukkan bahawa ia satu benda yang penting, ya. Baik. Saya baca lagi. Apalagi jika keduanya disertai dengan muka ceria yang menggambarkan kegembiraan dan lapang dada. Memanglah bila kita bagi salam, ya, kita senyumlah sikit. Itulah maksud si pengarang, ya. Ada orang tanya kita, ustaz, ada orang yang kita bergaduh masa muka, macam mana kita nak buat? Bagi salam. Dan kalau boleh kita ni, tuan-tuan, jangan sampai bermasam muka dengan sesiapa pun. Kalau boleh, elakkan daripada kita bermusuhan. Walaupun kita dengan dia ada konflik, jangan sampai tidak bertegur siapa. Ya? Kerana kita perlu ingat, Nabi SAW mengingatkan kita tentang memutuskan silaturahim. Selain daripada dia ni membawa kepada dosa yang besar, dikhawatiri dia juga akan menyempitkan rezeki kita. Kerana salah satu sebab Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita ialah dengan sebab silaturahim. Kita belajar, tuan-tuan, dalam syarak ada 10 perkara yang boleh meluaskan rezeki kita berdasar kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Bila kita bincang bab rezeki ni, tuan-tuan, rezeki ni dia ada 2. Satu dalam bab akidah, bab qadar, qada-qadar, kerana rezeki itulah ditentukan. Satu lagi kita belajar dalam bab muamalah. Ya. Itulah bagaimana kita nak meluaskan rezeki kita. Dia ada dua tempat lah, ya, pembincangan tentang rezeki. Satu di akidah, bab qada-qadar. Memang kita belajar rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tu. Kemudian kita belajar pula dalam muamalah, itulah perkara yang boleh menyebabkan rezeki kita luas.
Apa benda yang perlu kita buat? Ada 10 sekurang-kurangnya. Salah satunya ialah menghubungkan silaturahim. Ada 9 lagi yang lain. Kalau nak ajar bab tu kena buat kelas yang khas. Ataupun kuliah khas. Kuliah menambahkan rezeki ataupun meluahkan rezeki. Ya. Kita ni kadang-kadang bila sebut luah rezeki ni, ada amalan khusus kot. Baca ayat sekian, zikir sekian. Tak ada. Tak ada sebarang ayat, tak ada sebarang zikir, tak ada sebarang amalan khusus untuk menambahkan rezeki dalam syarah. Tak ada. Kalau ada, ia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin amalan individu-individu tertentu. Tapi jangan kata dia daripada Islam ya, ataupun daripada syarak. Bila sebut daripada syarak, dia mesti daripada Allah Ta'ala, yakni daripada Quran, ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ada 10. Salah satunya ialah menghubungkan silaturahim. Nabi sebut dengan jelas, very obvious. Nabi kata, man arada ayyubsat lahu fi rizqihi wa yusat lahu fi asarihi falyasil rahimah. Nabi kata, siapa-siapa yang ingin dilapangkan rezekinya selapang-lapangnya, dan sesiapa yang ingin diterima amalannya, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Sebab tu ulama kita menyimpulkan, menghubungkan silaturahim boleh meluaskan rezeki. Ya. Bukan kata ayat si Budina, menghubungkan silaturahim. Apa? Itu bersabit dengan rezeki ya. Baik, azan Isyak. Azan dulu kan? Azan dulu. Fungsi kita. Teruskan. Boleh yang mana satu ni? Teruskan. Saya tambah sikit 5 minit ya. Baik. Ia satu bab yang besar lah ya. Tapi tak apa, dia di sini begitu. Sebab itu interaksi kita sama manusia, kerana sebagaimana agama kita nak kita ni berhubungan baik dengan manusia. Jadi diajar dulu hak mula-mula adalah kita memberi ucapan yang baik. Dan antara ucapan yang baik, hak mula-mula sekali, ialah memberi salam sesama kita. Ya? Baik, balik pada yang tadi. Kita bermasam muka. Kalau boleh jangan sampai tidak bertegur sapa. Manusia ni tuan-tuan, nama pun manusia, human being. Kan? Hatta bila kita belajar lah ilmu psikologi, manusia bagus macam mana pun, dia akan ada konflik sesama manusia. Ya? Dia panggil konflik teori. Manusia kan, mana ada orang yang tak ada masalah dengan orang lain ya? Hari ni mungkin kita okey, esok mungkin kita ada isu-isu tertentu dengan adik-beradik kita. Kadang-kadang kita ada masalah dengan kawan-kawan kita, ada isu kecil je. Jadi ada hal-hal seumpama ini, konflik-konflik seumpama ini. Itu perkara biasa. Sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bila kita berjumpa dengan sesama kita, walaupun kita ada masalah, Nabi kata bagi salam. Idzal taqal musliman yu'rid hadza wa yu'rid hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dalam hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah atau daripada Anas bin Malik, anda tak ingat? Nabi kata, bila berjumpalah dua orang muslim, hak ni paling belakang, hak ni paling belakang, mungkin kedua-dua ada konflik. Nabi kata yang terbaik di kalangan mereka ialah yang memberi salam. That's it. Kalau orang tu nak marah kat kita, ataupun kita tengah bergaduh dengan dia, mana boleh kita nyembang? Bagi salam, cukup. Dan bila kita bagi salam, kita dah terkeluar daripada memutuskan silaturahim. Bukan Islam kata bila kita ada masalah dengan dia, kita pergi nyembang dengan dia lama-lama, payahlah. Nabi ajar suruh kita bagi salam saja. Maksudnya ialah janganlah kita sampai bermasam muka dan tidak bertegur sapa. Dan siapa yang tidak bertegur sapa sesama muslim maksimum 3 hari. Ini kita muhasabah diri sendiri. Saya pun saya pun tuan-tuan bukan bagus sangat pun. Orang lain pun ada masalah, dengan family ada masalah, tapi saya takkan sampai tahap bermasam muka. Kita tahu orang tu nak marah sangat ke kita, sampai jumpa kita ke pandang punggung pun tak nampak. Kita pergi dekat, Assalamualaikum Ji, salam, dah lah, tak nyembang pun. Paling-paling beli apa? Roti. Saya kalau orang nak marah macam mana pun saya akan tegur. Saya akan tegur. Tak kira lah salah kita ke, salah dia ke. Sebab kita tak nak termasuk dalam golongan
yang Nabi SAW menyatakan, hajrul muslim kasafki dami. Adalah hadis Ahmad. Nabi kata siapa yang bermasam muka dan memutuskan silaturahim sampai tak bertegur siapa, dia seumpama telah membunuh saudaranya itu. Dan dalam Sahih Bukhari atau Muslim, Nabi kata la yahillu li muslim ayahjur akhahu fawqa salasati ayyam. Seseorang muslim itu tidak boleh untuk tidak bertegur siapa lebih daripada 3 hari. Ya. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, bila kita memutuskan silaturahim, dikhawatiri ia akan menjejaskan rezeki kita. Kan? Kita kerja, kita meniaga, kita buat itu, kita buat ini. Pasal apa? Aku rasa macam tak berapa nak bagus. Ayat 1000 dinar dah gantung. Amalan yang orang ijazahkan kat aku pun aku dah buat. Sedekah pun kadang-kadang aku sedekah juga. Aku pun meniaga benda yang halal. Perkara-perkara yang bersabit dengan riba aku tak terlibat. Ghara aku tak buat. Itu pun tak ada, ini pun tak ada. Cek. Rupanya aku ada masalah dengan adik-adik aku. Mungkinlah ya. Boleh mempengaruhi tuan. Ya. Jika kita nilai menerusi nah syarah. Sebab itu antara satu cara kita nak melancarkan rezeki kita ialah dengan kita tidak memutuskan silaturahim sesama kita. Ya. Konflik-konflik itu benda biasa, tapi jangan sampai masam muka. Itu maksud saya. Ya. Tapi janganlah sampai ada konflik. Tapi sebab manusia kan. Ya. Insya-Allah taala ya. Kemudian dia mari lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memberi salam, yang mungkin saya akan kongsikan pada waktu depan ya. Dan memberi salam atau ucapan-ucapan seumpama ini sebenarnya bukan datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tidak juga nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Isa, sebab kita lihat orang Kristian pun ada greeting sesama mereka. Dan tidak juga tertentu hanya pada ajaran Nabi Musa, orang Yahudi pun ada greeting sama mereka. Rupanya ia telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seawal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kerana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi SAW menyatakan setelah Adam diciptakan, Allah Ta'ala memerintahkan Adam supaya pergi berjumpa dengan malaikat-malaikat dan memberi salam kepada mereka. Rupanya Assalamualaikum warahmatullahi bukan hanya datang pada zaman Nabi Muhammad, tidak juga Nabi-Nabi sebelumnya, malah seawal Nabi Adam alaihi salam diciptakan di dalam syurga. Jadi of course lah ia satu persyaratan yang baik, di samping ia memberikan pahala dan banyak lagi kebaikan-kebaikan dan maslahah di luar sana ya. Jadi begitulah insya-Allah taala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu untuk malam ini. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ada nak bantah, nak bangkang? Saya tak setuju dengan ustaz. Orang banyak tak tahu yang mana satu. Soalan banyak tapi tak tahu mana satu. Tak apa. Besok. Aku Qauli Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, bismillah.